Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Ahad bersamaan 31 Disember 2023. Kita sambung pengajian kita tadabbur 10 surah terakhir daripada Al-Quran, dan kita masuk kepada tadabbur surah Fil, ya. Surah Quraisy. Dan saya masih berada di kota Mekah. Waktu sekarang di sini pukul 9 pagi. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu surah Quraisy ini adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan dia ada 4 ayatnya, ada 4 ayat sahaja, dan dipanggil surah Quraisy kerana ada disebutkan kalimah Quraisy di permulaan surah ini. Apa dia tafsiran dia? Li'ila fi Quraisy, ayat pertama. Li itu kita boleh terjemah dia kerana. Li itu kita boleh terjemah kerana. Ilaf, ilaf itu maksudnya kebiasaan. Ilaf maksudnya benda yang dah jadi lunak, dah jadi satu kebiasaan kepada orang Quraisy, ya, dah menjadi biasa. Ilafi Quraisy. Quraisy adalah satu kabilah yang mengetuai di Mekah lah, ya, Quraisy. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quraisy ini adalah satu gabungan beberapa kabilah daripada keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Dan diambil daripada tasghir. Tasghir ni maksudnya kalimah yang dijadikan maknanya kecil ataupun maknanya comel, macam itulah. Macam kita kata, contoh Hasan abang, adanya Husain, dia atas wazan fu'ail. Contoh lain, kalau contoh Fadl kelebihan, Fudail kelebihan kecil. Contoh buku, kitab, buku kecil, buku nota kecil, Kutaib, macam tu. Jadi bentuknya sebutannya Quraisy, fu'ail, macam tu, ya. Okey. Dia diambil daripada kalimah qirsh. Ada pendapat kata ambil daripada kalimah qirsh. Qirsh ni maksudnya ikan jerung, ikan jos, ikan jerung, tapi dijadikan sebutannya Quraisy. Okey. Kenapa dinamakan orang-orang Quraisy ni diambil daripada kalimah qirsh, yakni jerung ataupun ikan yu, ikan jos? Syubbihu biha li'annaha ta'kulu wa la tu'kal. Kerana sifat orang Quraisy ni, dia yang makan, bukan dia dimakan. Maksudnya dia ni ketua. Dia ni menjadi ketua dan dia tidak diketuai, dia menjadi ketua. Jadi ada pandangan kata kalimah Quraisy diambil daripada kalimah qirsh, maksudnya ikan yu ataupun ikan jerung. Kenapa? Kerana sifat ikan jerung ni dia jadi pemangsa, bukan dia yang dimangsa. Dan biasanya jerung ni dia dihormati, bukan dihormatilah, maksudnya
Kalau kedudukan jerung daripada ikan-ikan, dia kira macam ikan yang ada kuasa, ikan yang mampu buat macam-macam, macam itulah. Okey, dia kedudukan dia tinggi daripada ikan-ikan lain. Okey, macam kita kalau binatang singa lah, singa tu ketua. Macam dalam laut boleh kata jerung antara ketua dalam laut. Maka dia ambil kalimah jerung ni qirsh dalam bahasa Arab, maka dijadikan kalimah Quraisy. Ini pendapat sebahagian ahli tafsir bagi tahu ya. Dan kenapa digunakan kalimah tasghir Quraisy? Kenapa? Untuk mentakzimkan kabilah tersebut, untuk menunjukkan kabilah tersebut bukan kabilah biasa, kabilah yang hebat pada mata orang Arab. Waqala Abu Hayyan summu bidzalika litajammu'ihim ba'da tafarruq. Berkata pula Imam Abu Hayyan, dia berpendapat bahawasanya orang-orang Quraisy dipanggil Quraisy kerana mereka berhimpun, mereka telah bersatu setelah dulunya mereka berpecah belah. Yang mencantumkan mereka, yang menyatukan mereka adalah Qusay bin Kilab di Al-Haram, ya, di tanah haram. Dan kalimah taqrish maksudnya berhimpun. Berhimpun. Dia ada pendapat kedua lah, beritahu kenapa dipanggil orang Quraisy itu dengan Quraisy, kerana ada makna berhimpun dekat situ. Dihimpunkan setelah mereka berpecah sekian lama, dihimpunkan oleh Qusay bin Kilab. Jadi li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Apakah kebiasaan mereka? Ilafihim, ilafi kebiasaan him mereka, rihlata. Rihlah ni maksudnya berjalan jauh, bermusafir. Dan di sini mereka bermusafir dengan tujuan mereka berniaga. Mereka berniaga. Ilafihim, kebiasaan mereka, rihlata, iaitu berrihlah, bermusafir. Asy-syita'i was-saif. Asy-syita' maknanya pada musim sejuk, was-saif pada musim panas. Ya. Okey. Jadi pada musim sejuk mereka ke mana? Pada musim sejuk mereka akan ke Yaman. Mereka akan ke Yaman. Dan pada musim panas mereka akan pergi ke Syam. Jadi mereka pergi sana dengan tujuan untuk berdagang, untuk berniaga dan sebagainya lah. Okey. Jadi penting mereka berpergian pada musim sejuk dan panas ke tempat-tempat yang jauh ni untuk meneruskan mereka punya kehidupan di Mekah, ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dimaksud dia. Okey. Jadi pada musim sejuk mereka pergi ke Yaman untuk mendapatkan rempah, untuk mendapatkan wangian yang datang daripada negara-negara India dan juga daripada Al-Khalij. Al-Khalij ni maksudnya apa ya? Al-Khalij ni saya lupa maksud dia apa. Okey. Ada negara-negara Teluk. Negara-negara Teluk macam tu ya. Dan pada musim sejuk mereka pergi kerana negara mereka panas. Negara mereka panas, maka mereka pergi ke Yaman yang sejuk. Dan warihlah ila Syam fi saif. Dan pada musim panas mereka pergi ke Syam. Syam untuk mendapatkan biji-bijian, biji benih untuk tanam tanaman, ya. Dan kenapa dibuat pada musim panas? Musim panas kerana Syam adalah tempat ataupun negara yang sejuk. Negara yang sejuk. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kata falyabudu rabb hadzal bait. Maknanya oleh kerana Allah menjadi kebiasaan orang Quraisy, rihlah pada musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam, dalam keadaan tak ada yang kacau mereka. Dalam keadaan tak ada orang yang ganggu mereka. Mereka dapat buat perjalanan jauh itu dengan sempurna, dengan baik, tanpa gangguan. Kenapa? Kerana orang-orang Arab pada ketika itu memandang tinggi kepada
orang Quraisy, kepada orang Quraisy. Mereka dianggap sebagai penjaga Kaabah. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang mulia oleh orang-orang Arab. Maka tak ada orang yang kacau mereka sepanjang mereka berpergian. Sepanjang mereka berpergian dari jauh, ya, dari Mekah ke Syam, Mekah ke Yaman. Riwayah, ya. Dan walau lal amnu bi jawaril bait lam yaqdiru ala tasarruf. Macam tadi saya kata, kalaulah tak ada keamanan yang Allah bagi pada mereka, mereka tak dapat pun untuk bermuamalah. Kenapa? Kenapa mereka tak diganggu? Li'anna al-araba yaqulun Quraisyun ahlu baitillah azza wa jalla. Orang-orang Arab kata orang Quraisy adalah ahli baitillah, penjaga baitullah. Wa kullu hadzal ihtirami wal ijlali li Quraisyin ahli Makkah min Allah azza wa jalla. Semua kemuliaan, semua penghormatan yang diterima oleh Quraisy, penjaga Mekah, datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan mereka dengan perantaraan Baitullahil Haram. Jadi atas nikmat Allah Taala pilih mereka untuk menjadi penjaga kepada Baitullah, sepatutnya mereka menyetujui ataupun mereka mengakui nikmat yang besar ini. Maka apakah tanda mereka sepatutnya tanda mereka bersyukur atas nikmat ini? Hendaklah mereka falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Tuhan kepada Baitullah. Bahkan mereka pun kata Baitullah itu sebagai Baitullah, mereka menisbahkan bait itu kepada Allah, Baitullah. Mereka pun tahu itu memang rumah Allah. Bahkan generasi mereka, macam kita belajar sebelum ni dalam surah Al-Fil, ramai di antara orang Arab Quraisy yang hidup pada masa Nabi dilahirkan, mereka nampak depan mata bagaimana Allah Ta'ala memelihara mereka dan memelihara Baitullah depan mata mereka. Maka bila datang Rasul SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dengan nikmat Allah bagi pada mereka menjadi penjaga Baitullah, mereka pergi mana-mana pun orang Arab pandang tinggi pada mereka, respect pada mereka. Sepatutnya mereka bersyukur dengan cara falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah, hanya sembah Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala sahaja, tanpa mensyirikkan, menyekutukan dengan tuhan-tuhan yang lain. Ibuayah, ya. Ibuayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Alladhi at'amahum. Siapakah Allah Taala tu? Rabb, Tuhan kepada rumah itu, dialah Allah Taala alladhi, yang mana, at'ama yang memberi makan, at'ama yang memberi makan, hum kepada mereka, min ju' daripada kelaparan. Maknanya huwa rabbul bait, huwa alladhi at'amahum min ju' wa wasa'alahum fir rizqi. Allah Ta'ala lah yang memberi makan kepada mereka daripada kelaparan. Jadi hakikatnya kalau kita lapar, yang bagi makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa wasa'alahum fir rizq, Allah Ta'ala melapangkan rezeki mereka, pergi mana-mana berniaga, tak ada orang kacau, boleh balik bawa untung. Allah Ta'ala yang permudahkan. Wa yassara lahum sabilahu, Allah Ta'ala lah yang memudahkan jalan untuk pergi berniaga. Bisababi hataini rihlatain fakhallasahum min ju'in syadidin kanu fihi qablahuma. Allah Ta'ala lah yang membebaskan mereka daripada kelaparan yang bersangatan yang mereka pernah rasakan sebelum itu. InsyaAllah ibu ayah, ya. Dan apakah lagi kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada mereka? Allah berikan wa amana, Allah Ta'ala telah mengamankan, telah memberikan keamanan hum kepada mereka, min khauf daripada ketakutan. Jadi apa maksud dia? Ay wa tafaddala alaihim bil amni wal istiqrar. Allah Ta'ala telah memberikan kelebihan pada mereka dengan keadaan aman, dan mereka dapat istiqrar, maksudnya mereka dapat
mereka dapat duduk berniaga semua dengan istiqrar, dengan tenang. Fal yufriduhu bil ibadati wahdahu la syarikalah, maka sepatutnya lah mereka kita panggil mengesakan Allah Taala dengan ibadah, dengan beribadah kepada Allah Taala saja. Wala ya'budu min dunihi sanaman wala niddan wala wathanan, dan tidak menyembah sebarang tuhan lain, tak sembah patung, tak sembah berhala. Allah dah bagi nikmat yang luas pada mereka. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, itulah dia ya. Itulah dia tafsiran ringkas daripada bumi Mekah untuk surah Quraisy. Untuk surah Quraisy. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi kesimpulannya surah Quraisy ni nak bagi tahu Allah Taala dah bagi nikmat yang besar kepada orang Quraisy. Mereka dipandang tinggi oleh semua orang Arab. Sepatutnya dengan nikmat Allah bagi pada mereka, sampai sekarang Allah bagi nikmat yang sama pada mereka, kan, mereka dapat jaga Kaabah dan sebagainya. Sepatutnya zaman Nabi itu mereka berimanlah pada Allah Taala, tetapi mereka sombong. Mereka sombong dan mereka menolak dakwah Nabi SAW di awal-awal baginda berdakwah di Mekah. Alhamdulillah, ibu ayah, syukur pada Allah, kita telah beriman kepada Tuhan yang sebenar, beriman kepada Rasul yang sebenar, yang tunjukkan kepada kita jalan-jalan hidayah, jalan-jalan Islam. Mudah-mudahan saya dan ibu ayah semua kita istiqamah atas jalan Islam ini insya-Allah sampai kita mati. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada semua yang menaja pengajian di Tanah Suci untuk trip saya ke Mekah, Madinah pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung siri-siri yang seterusnya dengan surah-surah yang berikutnya insyaAllah. Doakan Allah permudahkan semua. Aqulu qawli hadza wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu ayah.